Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,269. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat 20 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru yang telah dikesan melibatkan 17 kes. Kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 3 daripadanya iaitu kluster Kampung Menengah Staff House, kluster Medait Enterprise Staff House, Jangsak dan kluster Mata-Mata Construction Site adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 8 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Manakala terdapat 17 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 83 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,645 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 526 kes. Dan di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 1,465 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 561,606 ujian. Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga mengongsikan pada 14 November 2021 sebanyak 3,941 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 1,843 daripadanya adalah golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, 89.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 70.1% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 43,064 orang, iaitu 99.5% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 40,125 orang, iaitu 92.7% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 7 November hingga 13 November 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif. Walau bagaimanapun, terdapat 2 buah mukim yang mempunyai kes positif di antara 40 ke 80 kes. Mukim-mukim tersebut adalah Mukim Sengkurung dengan 69 kes dan Mukim Gadong A 53 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 16 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Antigen Rapid Test ART merupakan salah satu langkah berhati-hati bagi mengenal pasti sama ada individu terbabit positif COVID-19 atau sebaliknya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua,
sektor swasta sangat digalakkan untuk membuat ART seperti mana yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan iaitu sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Siapa yang telah menerima vaccination 2 dos boleh dah hadir bekerja. Pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi para pelajar berumur 12 hingga 17 tahun dari Persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kementerian Khalif Gama diteruskan lagi kemarin. Tertumpu di pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, lebih 3,000 pelajar terlibat. Pada sebelah pagi kemarin, seramai 1,431 pelajar dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Salihah menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Sebelum menerima vaksin, para pelajar terlebih dahulu mengimbas kod QR melalui aplikasi Bru Health dan menjalani pemeriksaan suhu badan. Manakala pada sebelah petang, 305 pelajar dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan 139 pelajar dari Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah menerima suntikan vaksin COVID-19. Program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun dihasrat dapat mendukung hasrat negara dalam mengekang penyebaran pandemik dan mencapai kadar kawalan yang dihasratkan. Perkhidmatan klinik vaksinasi bergerak COVID-19 kemarin diteruskan lagi ke Mukim Lamunin, Mukim Ukong, Mukim Rambai dan sekitarnya. Perkhidmatan berkenaan dilaksanakan di Pusat Kesihatan Lamunin selama 3 hari dan akan diteruskan lagi esok dan Khamis. Seramai 326 penduduk Mukim Lamunin menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ke Mukim berkenaan. Perkhidmatan ini khusus bagi penduduk yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan bagi penduduk kampung yang dijadualkan untuk suntikan vaksin dos kedua. Bagi orang ramai yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik vaksinasi COVID-19 bergerak di Pusat Kesihatan Lamunin disebabkan masalah kesihatan, mereka hendaklah maklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Perkhidmatan ini merupakan sebagai usaha kerajaan memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dapat menolong orang-orang sekitar kampung, tidak perlu pergi ke bandar lah. Sebab senang sikitlah untuk mempermudahkan orang-orang yang tinggal di kampungan dan yang tidak ada mempunyai kenderaan, dan orang-orang tua pun senanglah juga untuk mendapatkan vaksinasi inilah. Alhamdulillah, dengan tindakan Kementerian Kesihatan ini saya sangat-sangat bersyukurlah yang mana telah berusaha sebagai barisan hadapan untuk menentukan rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mengambil usaha-usaha yang sepatutnya telah yang disarankan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia. Perkhidmatan vaksinasi bergerak, klinik bergerak ni, it's a very good opportunity for everyone in individual mukim to get themselves vaccinated, and then even yang rumah ke rumah di pendalaman is very good for orang yang kurang upaya, payah berjalan, so it's easy for them lah. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini.
Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak di negara ini dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Bandar Seri Begawan menyampaikan sumbangan cek berjumlah RM8,000 bagi COVID-19 Relief Fund 2021. Sumbangan diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Penyerahannya diadakan di Kementerian Kesihatan, juga menghulurkan sumbangan DCH, Auriga dan Bank of China. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan bolehlah berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Center melalui talian 729 5712 pada waktu bekerja. Perpustakaan Universiti Teknologi Brunei UTB mempunyai koleksi lebih 50,000 jilid buku termasuk hasil derma dan kira-kira 1,000 unit koleksi media selain mempunyai 2 pangkalan data dalam talian iaitu Scopus dan Science Direct. Ini membolehkan para pelajar dan kaki tangan mendapat sumber maklumat terbaik dengan penerbitan penyelidikan berkualiti tinggi dan terkini dari seluruh dunia. Naib Chancellor UTB berkata demikian semasa majlis pelancaran Profesor Mariam Mirzakhani Shelf iaitu koleksi buku-buku yang didermakan oleh Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam kepada UTB. Tambah Profesor Dr. Dayang Hajah Zahra binti Haji Sulaiman, Perpustakaan UTB secara beransur-ansur juga menambah koleksi e-buku teks sebagai sumber maklumat terkini. Majlis penyerahan buku secara maya itu disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Said Khatib Zadeh, Jurucakap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Islam Iran. Sementara itu, Puan Yang Terutama Humaira Rigi, Duta Besar Republik Islam Iran ke negara ini semasa majlis tersebut berkata, sumbangan koleksi tersebut merupakan langkah penting ke arah mempromosikan kerjasama sains dan akademik antara kedua buah negara. Profesor Mariam Mirzakhani Shelf mengandungi 30 penerbitan yang menggariskan sumbangan yang diberikan oleh cendekiawan terkenal dalam pelbagai bidang. Berikutan maklumat dan gambar yang tular di media sosial memaparkan kelakuan tidak senonoh seorang lelaki warga negara asing ke atas seorang kanak-kanak perempuan di bawah umur yang dipercayai penuntut sekolah rendah. Sehubungan dengan itu, pasukan polis di Raja Brunei mengesahkan bahawa laporan telah dibuat ke Balai Polis Sengkorong pada 15 November 2021. Suspek berjadi tahan untuk membantu siasatan. Dalam pada itu, keanggotaan daripada unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak, Jabatan Siasatan Jenayah PPDB telah diaktifkan bagi mengendalikan siasatan dengan lebih terperinci. Orang ramai yang mengetahui sebarang maklumat mengenai kejadian tersebut disarankan untuk memberi kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan atau menghubungi terus ke talian kecemasan polis 993 atau di talian 245-9500 sambungan 490 atau 333. Dalam pada itu, PPDB meminta orang ramai untuk tidak menularkan gambar-gambar kejadian agar tidak mengganggu proses penyiasatan. Sempena Bulan Bahasa 2021, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei DBP akan menganjurkan peraduan menulis cerpen dan kritikan sastra bahana DBP 2021 hingga 2022. Peraduan dibahagikan kepada 2 kategori, cerpen iaitu genre penulisan kreatif hasil gabungan estetika dengan persoalan yang dikemukakan oleh para penulis, dan kritikan sastra iaitu genre non-kreatif yang mendefinisi, menyoroti, menilai, membincangkan dan menghurai sesebuah karya kreatif. Peraduan dibukakan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam berumur 18 tahun ke atas. Syarat peraduan dan borang penyertaan boleh diketahui dengan mengimbas kod QR yang tertera dalam poster. Tarikh tutup peraduan pada hari Khamis 31 Mac 2022 pukul 4 petang. Sebarang keterangan lanjut boleh berhubung dengan Urustia Peraduan Menulis Cerpen dan Kritikan Sastra Bahana di BP 2021 hingga 2022 melalui talian 238-2511, sambungan 138-145 dan 224.